Saya bawakan juga satu kenyataan berkenaan dengan syarikat 50, ni cerita baru. Syarat 51 ikuti Bumiputera pada syarikat penghantaran logistik punya company sekarang ini diwajibkan kena ada 51% ikuti Bumiputera. Now, here is the problem. Ini tahun 2021, tuan-tuan. Kerana apa tiba-tiba cerita ikuti Bumiputera ni keluar? Kerana apa cerita ikuti Bumiputera ini tiba-tiba keluar? Tuan-tuan tahu tak antara bisnes yang maju pada zaman PKP ni bisnes apa? Tahu tak bisnes apa? Bisnes penghantaran. Delivery business antara yang making billions. Sebab orang tak boleh keluar, so delivery business ni making billions, tuan-tuan. Jadi bila dah making billion, mata-mata super Bumiputera, kroni-kroni, yang mana tak dapat duit bila dah AP semua ni tak ada, apa benda yang lain tak ada, dia nampak, oi, buat duit lah rupanya delivery ni. Kita kena buat sesuatu. Kita kena wajibkan. Kita kena wajibkan syarikat-syarikat ni ambil ikuti Bumiputera kena 51%. Kalau tak, kita tak renew license. What is the problem? Problem di beberapa perkara. Number one, Bumiputera, syarikat Malaysia, penghantaran Malaysia, kena bersaing dengan international. Syarat ini hanya untuk syarikat penghantaran Malaysia. Syarikat international tak perlu. Jadi bila mereka nak kena ambil ikuti 51 Bumiputera, tuan-tuan ingat siapa yang pegang 51% tu? Tuan-tuan ingat Haji Mail, Pakcik Kasim, Abang Bakar, Makcik Lima, Makcik Leman dekat kampung? Tuan-tuan ingat siapa yang dapat 51% tu? Yang ada duit, tuan-tuan. Nak beli equity, bukannya main sebut macam tu je. Siapa yang ada duit, dia boleh beli. Dan siapa yang ada duit di kalangan orang Melayu? It's only that 1% yang ada duit yang boleh beli equity tu. Itu nombor satu. Nombor dua, syarikat international tak perlu 51%. Akhirnya kena bersaing pula. Kalau dia, katalah dia tak mampu nak cari 51%. Sebab dia nak company dia, orang yang betul-betul boleh pegang equity, boleh make the decision. Dia tak nak orang tu sebarang-barang. Of course, kalau saya ada syarikat pun, saya tak nak sebarang-barang orang memegang syarikat saya secara equity. Tapi disebabkan government punya intervention, saya terpaksa release. Bila saya release, dia pegang majority. Bila dia pegang majority, dia buat keputusan bodoh, siapa yang susah? Saya dah buat contohnya syarikat tu 20, 30, 40, 50 tahun. Melingkup disebabkan dasar yang bodoh sebegini. Kita bukan nak menyelamatkan Bumiputera. Ini umpama saya kata bunuh angsa emas. Kita ada angsa emas. Kita tamak. Dia bagi kita telur sehari sebiji emas. Sehari sebiji telur emas. Apalah angsa ni, lambat betul sehari sebiji. Kita pun sembelih angsa tu, nak tengok dalam perut dia. Mati angsa, telur pun tak dapat, angsa pun habis. Now instead of doing that, kenapa kita tak galakkan Bumiputera buat syarikat penghantaran ni sendiri? Kenapa? Sebab cara itu susah. Cara itu kena bersaing. Cara itu kena nak kejar balik tu lambat sebab ramai dah mature dalam market ini. Itu sebabnya. That's why saya kata dalam COVID ini, antara yang making billion of dollars, syarikat penghantaran. Jadi mata dia orang kelabu tengok duit tu. Kroni-kroni ni, syarikat lain banyak tutup. Kena masuk ni. Kena masuk. Aku kena masuk ni, tak boleh ni. Akhirnya dia masuk. Dia masuk. Untuk tujuan apa? Dan dia buat polisi. Tuan-tuan, kalau kita buat polisi sebegini, orang takut dah masuk dalam negara kita ni. Orang nak berniaga tak berani, tuan-tuan. Kalau kita betul-betul nak really flourish our market, kita kena buat free competitors. Kita kena buat total, betul-betul free market untuk kita compete. Kalau kita tak, kita boleh regulate contohnya on monopoly, boleh. On unfair competition, boleh. Tapi jangan kita buat benda macam ni, tuan-tuan. The moment kita buat benda macam ni, dia tak akan menyelamatkan ekonomi dan tak akan menyelamatkan penghantaran. Kononnya baiklah untuk Bumiputera. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan dapat ke? Ada orang akan petikaikan saya nanti. Suadi, bukan kita bagus untuk Bumiputera. Lim Guan Eng tu saja dengki. Dia tak nak Bumiputera maju. Aku nak tanya, kalau buka 51%, berapa juta Bumiputera dapat? 51%.